Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar EPPA 2033. Berikut adalah merupakan lanjutan kepada penerangan kuliah 3 bahagian 2. Fokus kepada slide 21 sehingga slide 46 menekankan kepada perakaunan untuk bahan terlebih dahulu. Okey, sebelum ini kita telah belajar cara untuk mengira TAC dan juga pengiraan EOQ. Okey, TAC adalah total annual cost, EOQ adalah kuantiti pesanan ekonomik. Dan kita tahu bahawa pada tahap EOQ, TAC akan berada di tahap optimum. Okey. Seterusnya kita nak tahu pula bila pesanan bahan mentah tersebut patut dilakukan. Okey. Titik pesanan semula yakni bila pesanan patut dibuat. Cara pengiraan dia adalah kadar penggunaan bahan mentah didarabkan dengan masa menunggu. Masa menunggu ini ialah masa yang diambil untuk barang tersebut sampai ke premis kita daripada bermulanya tarikh kita membuat pesanan. Okey. Sebagai contoh, andai kata kadar penggunaan purata ialah 100 unit sehari untuk bahan. Okey. Andaikan juga masa yang diperlukan untuk memesan dan menerima pesanan ialah 4 hari. Ini adalah masa menunggulah. Okey. So, bilakah titik pesanan semula? Pengiraan dia ialah 100 unit sehari kadar penggunaan darab dengan 4 hari masa menunggu, maka dapatlah 400 unit. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bila kuantiti inventory mencapai tahap 400 unit, maka perlulah kita membuat pesanan semula. Sebab kalau lambat lagi, maka kita akan berlaku stock up. Alright? Okay. So, pesanan harus dibuat apabila inventory jatuh ke tahap 400 unit. So, kita tak boleh tunggu kalau inventory itu jatuh lagi. Okey, kita akan lihat graphical representation untuk memahami konsep reorder point. Okey, ataupun titik pesanan semula. So, reorder point equals rate of usage multiply by lead time. So, kita ada 100 units per day, rate of usage, kadar penggunaan, multiply by 4 days, lead time. Okay, masa menunggu. So, that will give us 400 units. Okay, so maksudnya di sini ialah bila tahap inventory jatuh ke tahap 400 unit, kita perlulah reorder. Okay, maknanya kita perlulah pesan semula. Okey, kita lihat contoh untuk tempoh 10 hari. Kadar penggunaan adalah 100. So, kalau kadar penggunaan adalah 100, maka permintaan untuk tempoh 10 hari adalah 100 unit. Sehari 100. So, 10 hari 1000 unit. Okey. Now, katakanlah kita telah guna kita dah guna untuk 2 hari 400, kita dah guna untuk 4 hari 400, kita dah guna untuk 6 hari 600. Okey, so kita ada 1000, kita dah guna 600. So maknanya kalau kita dah guna 600, tahap inventory akan drop kepada tahap 400. So ini adalah merupakan titik pesanan semula. Okey. So pada hari yang ke-6 kita dah kena order. Kita dah kena order semula supaya
bahan tersebut sampai pada hari ke-10. Sebab dia ambil masa 4 hari. Keperluan sehari adalah 100, 200, 300, 400. So, bila hari yang ke-10, jumlah 1000 ni akan sampai. Maknanya dia akan naik balik. Dia akan naik balik ke tahap 1000. So sebab kita dah order hari yang ke-10, akan sampai 1000. So 1000 ni akan naik. Tapi 400 ni kita dah gunalah pada hari ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. So just nice bila inventory bahan mentah sampai, pada hari ke-10 naik balik. So the same thing lah, cycle yang sama akan kita ikuti, di mana kita pastikan bahawa reorder point kita adalah pada tahap 400 kekal. Kita masih akan teruskan dengan konsep reorder point, tetapi ada faktor tambahan yang perlu difikirkan, iaitu demand uncertainty. So demand uncertainty ni akan mengubah tarikh reorder point kita. Right. Contoh, to avoid running out of parts, organizations often choose to carry safety stock. So maknanya walaupun kita memerlukan, macam contoh tadi, tiap-tiap hari 100 saja kita perlukan, tapi kita khawatir takut barang sampai lambat. Jadi mungkin keperluan 100 sehari itu tak cukup, kita perlu lebih. Kita perlu simpan lebih. So bila kita perlu simpan lebih, maknanya titik pesanan semula akan berubah lah. Safety stock ni adalah unit-unit tambahan, inventory tambahan yang kita simpan untuk protect kita, in case of ada permintaan yang tak seimbang. So kalaulah katakan berlakunya permintaan yang tinggi, at least kita dah ada dah stok lebihan yang kita simpan. So itu akan menampung lah keperluan permintaan tambahan. Contoh, if the maximum usage of the material is 120 units per day, so instead of 100, so now dah jadi 100 and 20. Average usage is 100 per day and the lead time is 4 days. So the safety stock dah jadi 80. Macam mana jadi 80? So lead time masih 4 days. So 120 maximum usage minus average usage. So the difference is 20. So maknanya macam tadi, hari yang ke-6 kita mula order. So hari yang ke-6 akan ada tambahan 20 pada hari yang ke-7, 20 lagi pada hari yang ke-8, 20 lagi pada hari yang ke-9, 20 lagi pada hari yang ke-10. So 20 darab 4, so jadi 80 lah. Jadi maknanya safety stock kita adalah 80. With the presence of safety stock, the reorder point is computed as follows. Alright. So average rate of usage multiply by lead time. But you must add the safety stock. So kalau tidak, ini aja pengiraan kita. Kadar penggunaan purata darab dengan masa menunggu. Tapi kali ini kita kena campur dengan stok keselamatan. So dalam contoh tadi 100 darab 4. Sepatutnya 400 saja. Tapi oleh kerana ada safety stock keselamatan sebanyak 80, maka titik pesanan semula kita dah jadi 480 unit. So thus an order is automatically placed whenever the inventory level drops to 480. So tak boleh tunggulah dia drop sampai 400 baru nak order semula. Drop sampai 480 je pun dah kena order semula. Sebab apa? Sebab kita nak menyimpan stok keselamatan. Kenapa kita nak menyimpan stok keselamatan? Sebab dikhawatiri takut
barang sampai lambat ke, ataupun ada permintaan terhadap barang siap yang meningkat ke, ya. So kita tidak mahu berlakunya kehabisan stok di sini. Okey. Right. Okey, ini adalah merupakan masih dalam konteks EOQ, tapi kita nak tengok ya sama ada kita patut buat belian pada amount EOQ ataupun mungkin kita terpaksa beli pada kuantiti yang lebih tinggi kerana kita hendak mendapatkan diskaun pukal. Ya, diskaun kuantiti ni diskaun pukal lah. Okey. So, jadi kita tengok ya soalan. So, it is possible to negotiate a quantity discounts on the purchase price if bulk orders are placed. Sebab kadang-kadang EOQ-nya mungkin pada tahap 1,000 saja. Ya, tapi bulk discount mungkin pada tahap 2,000. So, maknanya kalau kita beli 2,000 and above baru dapat diskaun. Tapi EOQ tadi 1,000, so macam mana? Nak terima ataupun tidak 1,000 saja ya, sebagai jumlah yang perlu kita pesan ataupun nak tingkatkan ya jumlah yang kita pesan tu kepada 2,000. So kita kena buat analisis lah. Alright. Okay. If a quantity discount is accepted, this will have the following effect. Annual purchase price will decrease. Sebab kita dapat diskaun, maknanya harga belian akan turun. Annual holding cost will increase. Sebab kita terpaksa beli lebih untuk mendapatkan diskaun pukal. So belian yang lebih itu akan menyebabkan kos pegangan yang tinggi. So mungkin storage cost akan tinggi, insurance cost akan tinggi. Okay. Tapi annual ordering cost will decrease. Kerana apa? Kerana sekali beli banyak. So bila setiap kali beli banyak, maka kekerapan belian ataupun kekerapan pesanan tu dapat dikurangkan. So, bila aktiviti pesanan berkurang, maka kos pesanan juga akan berkurang. So, nampak efek dia macam-macam kat sini. So, analysis has got to be made. So that before a decision as to whether to order at EOQ or to order at the minimum quantity to qualify for bulk discount. Alright? Okay. To establish whether the discount, the bulk discount should be accepted or not, the following calculations should be carried out. So, first, we have to calculate EOQ, ignoring the discount. Okay, so just calculate the EOQ. So, if it's below, then the minimum amount pun tak apa, calculate je. Okay, next, calculate TAC without the discount. So total annual inventory cost. Alright, maknanya bila kita nak kira holding cost tu adalah berasaskan kepada nilai inventory yang belum ditolak diskaun lah. Okay. If the EOQ is smaller than the minimum purchase quantity to obtain a bulk discount. Ni yang saya katakan tadi ni. Maknanya katakan EOQ adalah 1,000. Tapi minimum quantity untuk obtain bulk discount ialah 2,000. So of course lah, kalau kita nak ikut EOQ, kita takkan terimalah diskaun. Tapi kita tak kira lagi. So kita nak kena juga buat analisis. Therefore, we have to calculate the TAC with the discount when the order quantity is just large enough to obtain the discount. Maknanya the minimum quantity to qualify us for the bulk discount. Alright. We must then compare. So decision will be based on the minimum cost. Okay. Okay, data Okay, ilustrasi EOQ with quantity discounts. A company uses material at the rate of 500 units per month, which are bought in at a cost of 120 each. Okay, so kadar penggunaan 500 unit sebulan.
harga belian adalah RM1.20 ya, daripada pembekal. It cost RM20 each time to place an order. So ini adalah merupakan placement cost lah, P kita, ya, regardless of the quantity ordered. So maknanya order sikit ke, order banyak ke, ya, lot size dia tak kira. Ya, setiap kali kita buat pesanan, kos yang kita akan tanggung ialah RM20 untuk setiap kali pesanan. Okay. The supplier offers a 5% discount on the purchase price for order quantities of 2,000 items or more. So maknanya ni quantity minimum, ya, to qualify us for the bulk discount. Alright. Current EOQ is 1,000 units. Okay, so dia dah kira dah EOQ kita adalah 1,000 units. So of course, kalau kita beli berasaskan pada kuantiti EOQ, maknanya setiap kali pesan 1,000, kita takkan dapatlah 5% discount ni. Jadi kita kena ignore. Okay, ignore EOQ. Okay, total holding cost is 20% per annum of the value of the stock held. Nampak? Ya, so maknanya 20% per annum of the value of the stock held. Value of stock ni adalah bergantung kepada nilai belian kita, harga belian kita. So kalau harga belian kita mahal, maksudnya nilai inventory kita mahal. So bila nilai inventory kita mahal, maka holding cost juga akan mahal. Sebab apa? Ya, sebab 20% ya, daripada nilai inventory adalah merupakan holding cost. Nampak? So, bila kita dapat diskaun, ya, maknanya nilai inventory kita lebih murah. Ya, holding cost juga akan murah bila 20% ni didarabkan dengan nilai inventory yang lebih rendah. Boleh, Okey, kita teruskan. Okay, so now kita hendak buat analisis lah. Ya, should the discount be accepted? Okay, next. Okay, solution. Analisis kita. Order quantity 1,000 at EOQ. Order cost, ya, ordering cost, PD over Q. P, RM20 placement. Okay, D, demand yearly. Okay, divided by Q. Q ni quantity, EOQ lah. Ya, quantity kita. So, katakan at 1,000, ordering cost kita 120. Okay, now, holding cost pula at 1,000 units. Okay, formula kita CQ over 2. Alright. So, C is the carrying cost. Maknanya nilai pegangan kita. Rate dia adalah 20% of the value of the inventory per unit. Yeah, so per unit harga belian kita RM1.20. Yeah, so C kita will be 20% of 120 times by Q over 2. Yeah, purata inventory, average inventory. So 1,000 yeah, divided by 2. So again kita dapat holding cost 120 juga. Okay, tak apa. Lepas tu, oleh kerana kita nak buat perbandingan, dalam kes ini harga belian berbeza sekiranya kita terima diskaun pukal ataupun tidak. Maka harga belian mestilah dimasukkan di dalam analisis. Sebab dia berbeza antara alternatif kalau kita beli pada harga 1,000 ataupun, kalau kita beli pada, kalau kita order ya pada amount 1,000 berbanding dengan kalau kita order pada amount 2,000. Kalau kita order pada amount 1,000 kita tak dapat diskaun. Kalau kita order pada amount 2,000 baru kita dapat diskaun. Jadi harga berbeza, ya, pada 1,000 berbeza dengan pada harga 2,000. Okay. So 6,000 multiply by 120, so kita dapat 7,200. So total TAC inclusive of purchase cost kita adalah 7,440. Alright. Now, next, order quantity. Kita guna minimum quantity 2,000.
So dalam Q kita, instead of 1000, Q kita dah jadi 2000. So the same thing kita buat, ordering cost PD over Q. So 20 times 6000, ya, divided by, instead of divided by 1000, kita divide by 2000. So kita dapat 60. So dalam case ni, ordering cost kita reduces. Sebelum ni 120, now dah jadi 60 sahaja. Sebab apa? Sebab lot size kita increases. Bila lot sizes increases, the number of ordering activity reduces. Okay. Next, holding cost. Holding cost CQ over 2. Okay. 20% daripada nilai inventory. Oleh kerana kita order setiap kali 2000, maka kita dapat diskaun pukal. Diskaun pukal kita adalah 5%. Ya, so kita nampak kat sini. So kita dapat 1.2, maknanya yang kita akan bayar adalah 1.2 times 95% sajalah, instead of 1.2 times 100%. Ya, so maknanya harga kita dah drop. Okay, so multiply by 20%. Then at the same time, kita akan times Q over 2, which is average inventory. So notice, Q kita dah 2000. So average inventory kita 1000. So darab dapat 228. So kalau kita tengok kat sini, kalau kita order setiap kali 1000 saja, holding cost kita 120. Tapi kalau kita order setiap kali 2000, holding cost kita dah bertambah. Of course lah, sebab bila sampai saja 2000. So nak letak kat mana? Ya, value dia dah, value holding cost akan tinggi. Okay. Okay, so kita akan compare kita punya purchase price, ya, yang include as a total. So nampak ya, total unit kita, keperluan tahunan kita ialah 6000. Okay, multiply by discounted price. Ya, so discounted by 5%. So times by 6000. So kita nampak ya, harga belian kita drop lah. So kalau kita tak dapat diskaun, 7200, beli 6000 unit. Kalau dapat diskaun, harga kita dah drop kepada 6840. So total TAC is 7128. So bila kita compare, ya, kita dapat ya penjimatan sebanyak 312. Ya, maknanya kos kalau kita order 2000 unit, ya, kosnya lebih rendah. So the discount should be accepted, yeah, because it saves the company 312. Okay. So jadi dalam case ni kita tak guna EOQ lah, ya, sebab EOQ lebih mahal, 7440. So might as well kita order saja pada kuantiti 2000. Boleh. Okay. Okay, next kita dah tak ada banyak pengiraan dah. So ini semua adalah merupakan penerangan ya dari segi proses pembelian bahan. Okay, so saya go through ya. Yang ini ni self-explanatory sebenarnya. Jadi saya baca je, I think you all akan faham lah ya. Ini maknanya dalam sistem maklumat perakaunan ya, pentinglah untuk kita tahu dari segi dokumentasi itu saja. Okay. Permohonan belian dibuat oleh Jabatan Storan atau Jabatan Pengeluaran dengan mengisi borang permohonan keperluan. Ya, so in English is purchase requisition. Ya, dan borang tersebut akan dihantar ke Jabatan Belian lah, ya, as a proof that kita nak request ya untuk buat belian. Okay. So maknanya Jabatan Store dia akan tengok, oh dah drop ya, then dia akan request untuk buat belian tambahan. Setelah memilih pembekal, Jabatan Belian akan membuat pesanan ya belian. Okay, dengan mengisi borang pesanan belian. So maknanya yang akan buat belian adalah Jabatan Belian. Yang buat request can be storage or production. Tapi yang belian tak boleh lah ya, belian mestilah Jabatan Belian yang beli. Okay, so Jabatan Belian lah yang akan buat survey pembekal mana ya yang harus dipilih ya, dari segi harga, dari segi reliability, dari segi kualiti ya dan sebagainya. So borang yang akan diisi adalah purchase order ya, borang pesanan belian.
So borang pesanan belian ini akan dihantar kepada pembekal dan salinannya dihantar ke jabatan akaun, ya, dan jabatan penerimaan, ya, sebab ini dah jadi akaun belum bayar lah, ya, nanti. Okay. So bahan yang diterima akan diperiksa, ya, bila kita dah terima, dan disemak, ya, dengan nota penghantaran pembekal. Sebab pembekal bila dia hantar barang kepada kita, dia akan kepilkan nota penghantaran pembekal, ya, suppliers delivery note. So suppliers delivery note ni kita akan compare dengan purchase order, nak pastikan betul ke apa yang kita order dengan apa yang dihantar oleh pembekal. Maklumat lengkap berkaitan dengan bahan akan direkod, ya, dalam nota penerimaan barang. Ya. So maknanya bila kita terima saja barang, kita kena isi dokumen goods receipt note menunjukkan bahawa oh yes, kita dah terima barang dan barangnya sama seperti yang kita pesan. Okay. Salinan JRN yang dikepilkan dengan pesanan belian dihantar ke jabatan belian untuk dipadankan dengan invoice, ya, belian pembekal. So bila dah dapat invoice, barang dah hantar, so memang kita dah boleh establish lah akaun belum bayar, ya. Jadi kalau kita nak bayar, kita dah boleh bayar lah. Okey, tapi bergantung kepada polisi pembayaran kita lah, ya, sama ada kita nak bayar cash ataupun kita nak bayar secara kredit. Okey. Apabila lulus, ya, okey, so invoice maknanya jabatan akaun tengok okey, ya, semua in order, so invoice belian akan dibayar oleh jabatan akaun. Okay, so this is an internal quality control, ya, that must be fulfilled. Okay, kalau tidak nanti kan barang tak betul, ya, bayar terhadap barang yang tak betul, ya, susah. Okay. Okay, perolehan bahan. Ya, bahan diperolehi oleh jabatan pengeluaran daripada stor. Perolehan bahan ni maknanya pengeluaran bahan mentah oleh jabatan pengeluaran daripada stor, ya, untuk dibawa masuk ke tapak pemprosesan. Okey. So dokumen yang perlu diguna oleh jabatan pengeluaran adalah borang perolehan bahan, material requisition form. Ya, sebab dia nak request material apa yang diperlukan dan nak dibawa ke jabatan pengeluaran yang mana. Okey, borang ini akan dihantar ke jabatan akaun untuk direkod. Nak rekod apa? Ya, nak rekod penggunaan bahan mentah lah. Ya, so kita akan rekod penggunaan bahan mentah, debit kerja dalam proses, bahan mentah dah pun masuk, ya, ke dalam tapak pemprosesan. Okey, manakala akaun inventory bahan mentah akan berkurang. Okay, maknanya inventory bahan mentah yang dalam store tu berkurang lah sebab kita dah ambil dan kita dah bawa ke tapak pemprosesan. Ini adalah merupakan contoh, ya, production order documentation dia. So kita ada ni kalau mengikut tempahan kerja, job mana yang kita perlu lakukan, bila tarikhnya, ya, product number, okay, produk apa yang kita perlu buat, ya. So contohnya meja papan, ya, meja kayu. So kita describe lah, and then quantity 100 buah meja. So parts yang kita perlukan dan sebagainya lah, papan, besi, ya, so description and then total quantity. That's it. Ya, ringgit-ringgitnya tak payah sebab ni production department yang keluarkan. So production department tak perlu keep track of the, ya, nilai ringgit. Dia hanya keep track of the quantity sahaja. Okay. Right. This is material requisition form, borang perolehan bahan. Okay, maknanya yang perlu diisi oleh jabatan pengeluaran lah. Without this, store, bahagian store, dia takkan release, ya, bahan mentah kepada production. Ya, so jadi you kena, ya, keluarkan. So ada authorized signature semualah siap. Ya, so siapa yang bawa maknanya pengurus pengeluaran semua kena sign lah. Okay, kalau tidak, you know, takut you ambil barang kat store, you bawa balik rumah. Ya, so bahaya. Okay, so tarikh semualah. So apa barangnya, kuantitinya, kos seunitnya, ya, dan juga nilai. Sebab ini kita nak bawa ke, ini dah ada ringgit lah. Sebab ini nak kena bagi ke jabatan akaun. Sebab jabatan akaun nak rekod pengurangan nilai inventory dan mendebitkan kerja dalam proses. So bila ada journal entry involved, journal entry tersebut memerlukan nilai ringgit
Yeah, so you've got to quantify it. Alright. Okay. Now, penilaian inventory. Penilaian inventory bahan, kita nak menilai inventory akhir tu kita boleh guna ya andaian ya pergerakan inventory tu sama ada purata wajaran, MDKD, MKKD. Okay. I'm sure ya purata wajaran MDKD, MKKD ataupun in English weighted average, FIFO and LIFO ya. Semua ni kita dah belajar dalam kursus prinsip perakaunan dan juga intermediate. Okay, jadi kita tak belajar ya dalam perakaunan kos. Okay, so tapi knowledge itu penting lah untuk dalam perakaunan kos, tapi cuma tak masuk dalam liputan perakaunan kos sebab banyak lagi topik-topik lain yang perlu kita sentuh. So isu peletakan harga inventory bertujuan untuk memenuhi objektif berikut. Ya, kita nak alokasi kos bahan ke tempahan ya, contohnya bila kita nak debit kerja dalam proses, so nilai dia apa, jadi kita kena tahu nilai bahan mentah yang kita masukkan ke dalam tapak pengeluaran ya, so bahan yang diguna ni tadi ya. Juga untuk menilai inventory pengeluaran ya yang belum dijual, so maknanya bila kita dah proses, kemudian dah siap, barangnya dah siap tapi belum lagi dijual. So dalam pengiraan produk siap tu termasuklah kos bahan langsung. Jadi kos bahan langsung ni maknanya kita kena tengoklah ya kaedah mana yang kita guna untuk menentukan kos bahan itu tadi. Kemudian bila dijual pula ya, bila dijual pun sama juga ya. Kos barang dijual tu yakni kos barang siap kita akan mengambil kira kos bahan langsung juga. So again ya, item kos bahan langsung ni sangat penting. Ya, kalau tak ada kos bahan langsung, tak boleh kira kos barang dijual. Tak ada kos bahan langsung, tak boleh kira ya inventory akhir barang siap. Okay. Okay, untuk menentukan kos bahan yang relevan bagi tujuan peletakan harga. Ya, so maknanya kegunaan kos inventory tadi tu, ya, inventory yang kita buat ni inventory bahan mentah ya, tapi penting untuk tujuan peletakan harga bagi barang siap kita. Sebab kalau bahan mentah yang kita beli tu mahal, maka produk siap kita pun akan jadi mahal. Ya, jadi harga yang kita tetapkan, harga jualan yang kita tetapkan untuk barang siap kita tu mestilah berupaya untuk menampung ya kos bahan mentah yang diguna dan juga untuk menampung kos-kos buruh langsung serta overhead yang lain lah. Overhead yang lain ni bukan sahaja overhead kilang ya, termasuk juga overhead bukan perkilangan ya, yakni jualan dan pentadbiran. Okay. Pricing issue of raw material. Contoh, store information for the month February is as follows. Ya, so kalau kita tengok, ni maknanya data-data kalau kita nak buat weighted average, FIFO, LIFO, dia beginilah. So contoh kalau kita tengok kat sini, beginning inventory yang kita bawa daripada period sebelumnya 50 sen. Ya. Lepas tu pada 10 Februari okey kita issue. So kita issue yang mana? Kita issue yang kita ambil daripada inventory awal ataupun kita ambil ya yang kita beli pada 3 Februari. So tu penting juga. Ya, jadi itu sebab kita kena tentukan kita guna kaedah mana, kaedah purata wajaran ke, ya, masuk dulu keluar dahulu ke MDKD ataupun MKKD, ya. Masuk kemudian keluar dulu. Pun boleh juga, ya. So tengok ni, pada 15 Februari dah lain pula harga dia, ya, 60 sen. Kemudian pada 26 Februari lain pula harga dia. Ya. Jadi kita kena tahulah kos bahan yang mana yang perlu kita ambil kira dalam pengiraan kos bahan diguna, ya, kos barang dijual, ya, dan juga kos inventory barang siap kita. Ya, sebab harga bahan mentah, ya, kos bahan mentah adalah sebahagian daripada kos produk. Okay, perpetual inventory, ya. Ia dinamakan dalam bahasa Melayu kita adalah kaedah inventory berterusan. Okay. So kaedah inventory berterusan ni dia keep track ya of pergerakan inventory. Ya.
masuknya inventory, keluarnya inventory, semuanya direkod di dalam account inventory ya, secara berterusan. So is the recording ya, as the occur of receipt. Ya, maknanya bila terima kita rekod, ya, bila kita issue, keluarkan, masuk dalam production flow pun kita rekod, dan akhirnya kita terus akan dapat ya baki akhir, inventory bahan mentah yang tinggal. Ya, so baki akhir ni kita akan dapat quantify lah dari segi unit fizikalnya dan juga dari segi nilainya. Okay. Okay. Inventory records are updated using stores ledger card. Ya, kita ada ledger card ataupun bin card. So kita kena update lah. Ya, dalam menggunakan kad-kad tersebut, kita check dalam inventory, kita tengok dalam shelf-shelf kita tu, ya, apa inventory ya yang ada. So kita update kan, especially bila masuk yang baru, mana kita nak letak dan sebagainya ya. So kita kena tahulah lokasinya dalam warehouse tu tadi. Bin card also show a record of receipt, ya, penerimaan, issue, ya, pengeluaran kepada production, and baki, ya, baki-baki ya yang tinggal dalam stok. Okay, stock taking. Process of stock taking involves checking the physical quantity. Ya, ini maknanya kita tak boleh main tanda-tanda je. Oh, ada. Kita kena tengok betul-betul secara fizikal. Ada ataupun tidak produk tersebut dalam store kita. So checking the physical quantity of inventory held on a certain date and then checking this balance against the balance of the store ledger. Record kat bin. So maknanya yang record bin ni tadi, ini yang kita guna untuk merekod, untuk mengenal pasti inventory akhir, ya, nilai inventory akhir bahan mentah tadi. Okey, tapi from time to time kita kena buat juga physical check. Ya, sebab kadang-kadang yang kita rekod dalam bin card tadi tu tak sama dengan yang physical record. Kita tengok dalam bin card, oh, unit inventory yang tinggal ada lagi 1000. Tapi bila kita check kat store, tengok-tengok ada 800 saja. That's why pengiraan secara fizikal ni mesti juga dilakukannya as part of your internal control. Okay. So stock taking can be carried out on a periodic basis or on a continuous basis. Bila kita nak lakukan stock taking ni. So kalau periodic stock taking involves checking the balance of every item of inventory on the same date, usually at the end of the accounting period. So maknanya kalau kita ada banyak jenis bahan mentah, ya, setiap bahan mentah itu kita kena buat stock taking. Dan tarikhnya kita buat serentak lah untuk semua jenis bahan mentah. Ataupun continuous stock taking involves counting and valuing selected item of inventory on a rotating basis. Yang ni maknanya tarikh-tarikhnya berbeza. Oh, minggu ni kita nak buat bahan mentah A. Ya, kita buat stock take untuk bahan mentah A. Minggu depan kita buat stock take untuk bahan mentah B pula. Macam itulah. So kita kena ada jadual. Okay. So kaedah mana yang harus kita gunakan bergantung kepada berapa jenis bahan mentah yang kita ada. So kalau kita ada banyak jenis sangat, ya, dan kuantitinya banyak, tak termampu kita nak buat periodic. Periodic ni on the same date, tak termampu kita. Jadi kita kena buat on a rotating basis. Okay. Right. Physical inventory and book inventory. So ini yang saya cakap tadi. Unit inventory-nya mungkin tak sama. Bila kita kira physical, mungkin ada 800 je. Tapi dalam book inventory kata ada 1000. So mana pergi lagi baki? So the difference, baki katakan 200 tu, or discrepancies which arise between book inventory and physical inventory must be investigated lah. Salah buku ke? Salah kira ke? Ataupun betul, buku betul, buku betul, physical pun betul. Maknanya dah hilang somewhere. Maknanya tak tahu pergi ke mana. So itu bahaya. Jadi kita kena tengok. Sebab kadang-kadang buku rekod katakan 1000, tapi bawa keluarnya mungkin bukan 1000. Itu pun bahaya juga. So, macam-macam lah boleh berlaku. Once the discrepancy is identified, the store's ledger card is adjusted. So kena betul balik. Sebab kita nak kira ni, nak masuk dalam account, nak rekod, kena kira, kena adjust balik in order that it reflects the true physical inventory account. So kalau hilang pun hilang lah, nak buat macam mana tu kerugian lah. Tapi kita mesti kena rekod yang hilang tersebut.
Any items which are identified as being slow moving or obsolete should be brought to the attention of management as soon as possible. Sebab rugi ni. Ya, dah obsolete, dah tak laku dah. Makan space je. So kalau macam tu, either to be disposed or written off to the income statement. So written off to the income statement as lain-lain kerugian lah. Ya, ataupun kita dispose saja. Ya, kita maknanya kalau nilai dia tak kecil, ya, so we can just dispose it lah. Alright. Okay, slow moving items are those inventory items which take a long time to be used up. Obsolete items, kelapukannya, are those items of inventory which have become out of date and are no longer required. So tak guna kita simpan. Yang slow moving ni pun ya tak sepatutnya kita, maknanya you have to be aware. So kalau dia slow moving, next time jangan beli banyak-banyak dah. Ya, beli sikit-sikit pun cukup. Ya, kalau tidak berlaku pembaziran. Okay, so losses, pembaziran dan sebagainya. Actual inventory level may be different from the record yang kita dah discuss tadi. So possible reasons include an entry has been made in the wrong store ledger account. Ya, maknanya silap bingkat. The items have been placed in the wrong physical location. 200 lagi tu ada, tapi tak tahu kat mana. Okay, arithmetical error when calculating the store's balance. Ni salah kira lah. Sebenarnya betul je. Ya, kiraan kita yang salah. Ataupun berlaku kecurian. So kena ada lah ya, CCTV dan sebagainya kalau ini kerap berlaku. Okay. Inventory losses must be written off against profit as soon as they occur. So maknanya dia akan dianggap sebagai lain-lain kerugian. Ya, tak boleh tangguh-tangguh dah. Tak boleh tunggu, oh barang siap tak jual lagi, so tak boleh rekod. Tak boleh. Ya. The moment you identify these are losses, immediately you must charge in the same accounting period. Yeah. Okay, if the value to be written off is significant, when an investigation, then an investigation should be made. Yeah. Of the cost. So maknanya kalau kecil-kecil je tak apalah. Okay, lain-lain kerugian. Tapi kalau amount dia besar, kena investigate dululah, kena tengok macam mana. Okay. Okay. Seterusnya, treatment of store losses, regarding to waste. Okay. Now, contoh sometimes dia kata losses occur because of breaking of bulk receipt into smaller quantities. Contoh, katakan kita perlukan besi tersebut perlu dipotong-potong ikut saiz tertentu. So bila kita dah potong-potong, kita dapati bahawa yang bahagian ujung tu mungkin dah tak betul saiz dia, ataupun tak cukup saiz dia. Jadi yang tak cukup saiz dia ni, dia akan jadi sisa lah, terbuang lah. So jadi itu akan merugikan satu pembaziran. Okay, so this is commonly referred to as waste. Either of two accounting treatments could be used. So maknanya dua cara layanan perakaunan. One is issues continue to be made and priced without any adjustment. So maknanya ianya masih direkod pada harga asal seolah-olah tidak ada waste. And the difference at the end of the period is written off. So maknanya di hujung period perakaunan, barulah kita akan ambil kira perbezaan disebabkan oleh waste itu tadi. So kita akan hapus kira lah ke dalam penyata pendapatan. Alternatively, the issue price is increased to compensate for the expected waste. So maknanya ini adalah merupakan kerugian yang telah kita jangka. Jadi kerugian itu tadi kita incorporate di dalam nilai bahan mentah yang perlu kita masukkan dalam pengeluaran. So maknanya lagi banyak waste yang kita lakukan, seolah-olah lagi mahal lah produk siap kita nanti sebab bahan mentah tu kita tinggikan harganya. Sebab kita pas kita transfer losses tu kepada pengguna untuk pengguna tanggung. So jadi ini kena hati-hatilah, so we have to manage this well. So kalau kita dah tahu ini akan berlaku, so mungkin rugi je kita beli besi yang terlebih panjang tu tadi might as well kita boleh negotiate dengan pembekal, beli the exact size, so that bila kita bawa kepada premis kita dan kita potong, kita dapat equal sizes seperti mana yang kita kehendaki.
Okay, treatment of store losses, issue price tadi. So kita ada contoh. Okay, suppose that 100 meter length of copper is bought for RM99. Ya, ini dari segi copper, tembaga panjang, ya, 100 meter. Kita beli pada RM99. The estimated loss cost by cutting into shorter length as required is 1%. So maknanya kita jangkakan 1% akan hilang, ya. Maknanya bahagian akhir tu. So jadi kita andaikan maknanya 1 meter takkan digunakan lah, begitu. Okay. Right. So the issue price could be based on the expected issues of 99 meters. Jadi oleh kerana 1 meter dah tak boleh guna, ya, yang baki ujung tu, jadi kita hanya ada 99 meter saja yang kita masukkan dalam production process. Ya, jadi issue price kita will be RM1 semeter, ya, iaitu harga belian kita 99. But instead of bahagi dengan 100, kita bahagi dengan 99 meter sajalah. Sebab kita guna 99 meter sahaja. So, dia jadi cheaper lah. Yeah, so, kita beli pada, kita charge pada original price. Yeah, 99. But per meter dah jadi RM1 saja. Yeah. Okay. The other way is of course, yeah, issue price kita instead of $1 dah jadi 99 sen. Kerana apa? Ya, kerana kita bahagikan dengan 100. Ni yang kita kata ni, kita tak buat apa-apa adjustment. Ya, kita ambil saja harga asal, ya, at 99. Tapi kalau kita incorporate losses, ya, harga dia akan jadi increase lah. Ya, $1. Ya, sebab kita incorporate losses itu tadi. Ya, yang 1% ni. Tapi kalau kita tak incorporate, kita charge as 99, di hujung period perakaunan akan ada perbezaan lah, ya, dengan antara yang kita guna sebenar dengan yang sisa. So adjustment will be made at the end of the period kalau kita guna kaedah ini. Okay. Alright. Treatment of transportation costs, ya, kita kena declare first siapa yang menanggung kos pengangkutan masuk, ya, bahan mentah itu tadi. So kalau kita yang menanggung kos pengangkutan masuk, so kena tahulah cara macam mana kita nak charge, ya, kos pengangkutan masuk ini. Ideally, delivery charges made by supplier should be part of the purchase price, ya, of the material, so that this cost could be charged as direct cost. Ya, ideally, ya, supplier bayar, ya. So kalau supplier bayar, harga dia dah charge dah dalam bahan mentah tadi. So kita rekod bahan mentah je lah. Ya, so mungkin harga bahan mentah tu akan lebih mahal, ya, sebab kos pengangkutan tu ditanggung oleh pembekal. Tapi kalau tak ditanggung oleh pembekal pun kita terpaksa tanggung juga. Tapi cara perekodannya akan berbeza. So kalau ditanggung oleh pembekal, so kita hanya rekod harga belian bahan mentah saja. Ya, sebab dah termasuk dengan pengangkutan yang ditanggung oleh pembekal. But when the delivery charge shown separately on the invoice and refers to several raw materials, yeah, may be charged to a factory overhead account. Kadang-kadang dalam, ya, invoice kita tu dia dah separate. Harga bahan lain, harga pengangkutan lain, bahan pula yang kita beli banyak bahan. Ya, bahannya banyak jenis. Jadi harga, ya, dalam lori tu ada katakan 5 jenis bahan mentah. Ya, dan kos pengangkutan 1,000. Jadi 1,000 ni macam mana kita nak buat? Kita nak charge satu kerja pula. Kita nak charge 1,000 ni kepada bahan mentah A, bahan mentah B, bahan mentah C, D dan E yang ada dalam lori tersebut. Kan susah. Oleh kerana proses, ya, untuk tracing balik kos transportation tu kepada bahan mentah yang dibeli, maka kita charge saja sebagai factory overhead account. Ya, factory overhead lah. Ya, ataupun kos yang tidak langsung dengan bahan mentah tersebut. So easier that way. Ya. Method that should be adopted in practice depends on the actual amount of transportation cost. Ya, itu pun satu cara juga, ya. So kalaulah maknanya kos pengangkutan tu negligible, maknanya amount dia tidak signifikan pun, ya, kita boleh terus saja charge sebagai factory overhead. Tapi kalau amount dia sangat signifikan, contohnya kita ada 5 jenis bahan, ya, tapi bahan A ni melibatkan saiz yang sangat besar dan berat, ya. Akhirnya supplier charge
cost of transportation tu mahal. Tapi mahal bukan sebab bahan mentah B, C dan D dan E ni, tapi disebabkan oleh bahan mentah A. If that is the case, then cost transportation tu kita kena cari cara jalan kira untuk nak charge kepada bahan mentah A. Sebab kalau kita beli bahan mentah B, C, D dan E saja, mungkin kos pengangkutan kita tak semahal itu. Jadi kena macam mana. Okay, treatment of material handling, untuk receiving, bawa turun bahan mentah daripada lori. Okay, simpan dalam store, and then documentation dan sebagainya lah. Okay, so may include this item as part of cost of material by establishing a material handling rate. Okay, so maknanya kita boleh charge material handling cost ni semua sebagai sebahagian daripada cost material, boleh. Tapi nak kena cari material handling rate ni leceh. Okay. Oleh kerana itu, many firms include this cost as factory overhead item. So, saya bercadangkan material handling cost ni charge saja sebagai cost-cost overhead kilang, kos-kos tak langsung, senang. Tak payahlah nak trace directly kepada setiap bahan mentah. Okay. JIT purchasing, tadi kita dah ada sebut awal-awal, just in time purchasing, is the receipt of material just when it is needed for production. Maknanya kita order bahan mentah, sebaik saja kita hendak guna bahan mentah tersebut dalam perkilangan. Jadi bila supplier hantar saja, terus kita hantar ke production floor. Tak perlu kita simpan dalam warehouse. That will be just in time purchasing. Management philosophy of reducing waste and increasing efficiency of material. Jadi maknanya kita dapat mengelak pembaziran lah. Pembaziran penyimpanan ataupun pembaziran dari segi inspection. Sebab normally bila kita guna JIT ni, supplier bertanggungjawab untuk memastikan bahawa produk-produk tu memang menepati spesifikasi pada tahap kualiti yang dikehendaki. Because kita tak sempat dah nak semak, nak check apa akan jadi kalau bila kita semak, kita dapati bahawa silap barang ataupun kualiti tak menepati. Kita guna JIT manufacturing, nak manufacture, sebaik saja kita terima pesanan daripada pengguna. Tapi material kita yang dihantar oleh pembekal tidak berkualiti. Takkan nak hantar balik. Tapi kenalah hantar balik. Kalau kena hantar balik, apa akan jadi pada production? Bila production terkendala, permintaan pengguna tak dapat dipenuhi mengikut spesifikasi. Spesifikasi ni dari segi kuantiti, dari segi kualiti, dari segi harga, dari segi masa. So masa dah terjejas di situ. Okay. So, aims of JIT purchasing to eliminate wastage. Pembaziran, berapa kali dah kita sebut tentang pembaziran. Reduce stock. Okay. Reduce stock to zero. Possibly, kalau tak boleh reduce to zero pun tak apa, minimum level. Okay. Achieve a continuous flow of production. Tak terganggu. Eliminate or minimize non-value added activity. Non-value added activity ni macam saya cakap tadi lah. Penyimpanan, material handling, penyemakan, dan sebagainya. Repeating, doing the same thing again and again and again. Especially penyimpanan dalam store tu. Nanti kan bawa keluar balik. So itu semua non-value added activity kerana ia tidak memberikan sebarang tambahan nilai kepada pengguna kita. Pengguna tak kisah pun sama ada kita simpan ataupun tidak bahan mentah dalam store. Yang penting ialah barang siap dia berkualiti, menggunakan bahan mentah yang berkualiti juga, dan harga berpatutan. Begitulah. Okay, key aspects of JIT purchasing. So supplier must be reliable. Kalau supplier tak reliable, kejap hantar barang rosak, kejap hantar barang lambat, kejap hantar barang salah, problem lah kalau kita guna JIT purchasing. Okay. So supplier must supply material at the right time, at the right place. Salah lokasi lagi masalah. Okay. And in the right quality and quantity. Okay. Buyer must plan their purchases. Kita pula sebagai pembeli, kita kena plan dengan betul lah. Bila
bahan tersebut diperlukan untuk pengeluaran bagi memenuhi customer demand. Tapi dia kata kat sini must purchase the minimum number of items. Ya, tak perlulah ya, maknanya purchase berlebihan sebab the idea is to eliminate waste. Ya, itu sebab kita guna GIT purchasing. Okey. So dengan ini berakhirlah penerangan untuk nota kuliah perakaunan untuk perakaunan untuk bahan. Ya, okey. Selepas ini nanti untuk bahagian 3 kita akan sambung ya perakaunan untuk buruh pula. Okay, so thank you all for listening. Okay, all the best.